Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-48. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-68 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaqub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu, kerana kami telah mengajarnya dengan perantaraan wahyu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah hajah, iaitu keinginan atau kemahuan yang ada pada diri Nabi Yaqub AS, yang disebutkan di dalam ayat ini, iaitu keinginan agar anak-anaknya terhindar dari ancaman bahaya dan merupakan dorongan daripada sifat kasih sayang serta cinta terhadap mereka. Nabi Yaqub AS telah berpesan kepada anak-anaknya untuk masuk melalui pintu yang berlainan bagi setiap orang, dan anak-anaknya juga taat kepada perintahnya. Sesungguhnya pesanan Nabi Yaqub AS kepada anak-anaknya ini bukanlah sesuatu yang melepaskan mereka daripada takdir dan perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hanyalah satu pengharapan daripada seorang bapa yang berharap agar zuriatnya itu sentiasa dalam keadaan yang selamat. Selain itu, tindakan Nabi Yaqub AS juga merupakan sesuatu yang benar, kerana baginda bukan sahaja bertawakal, bahkan juga berusaha. Ayat ini juga ada menyebutkan pujian kepada tindakan baginda Nabi Yaqub AS yang sangat teliti. Dalam situasi ini perlu untuk kita fahami sebaiknya bahawa sikap berhati-hati dalam menghadapi sesuatu sehingga mendorong kepada berlakunya perbuatan lain, semuanya dalam takdir dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap berhati-hati sama sekali tidak berupaya untuk mengelakkan daripada berlakunya sesuatu takdir Allah ke atas kita, melainkan hanya usaha untuk mengubah suatu takdir kepada takdir Allah yang lain. Sesungguhnya semua yang berlaku, sama ada kecil atau besar, adalah dalam pengetahuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jiz. Fa inna ghalabaka amrun faqul qaddarallah wa ma syaa fa'ala wa iyyaka wal law. Fa innal law taftahu amal syaitan." Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, nescaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya. Kerana sesungguhnya ungkapan kata lau, iaitu seandainya, akan membukakan jalan bagi godaan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Manakala Tuan Guru Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-68 surah Yusuf ini adalah dengan tentang kisah mengenai anak-anak Nabi Ya'qub yang masuk ke negara Mesir melalui pintu-pintu yang diarahkan oleh bapa mereka. Arahan dari Nabi Ya'qub AS merupakan ilham daripada Allah SWT dan ilham daripada ini merupakan perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Menurut Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-68 surah Yusuf ini meletakkan ayat ini di bawah tema usaha sangat penting untuk mendapatkan keyakinan daripada orang lain. Maksudnya adalah perbincangan mengenai pentingnya usaha dalam meyakinkan seseorang dan mendapatkan kejayaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa di sebalik kehebatan dan pelbagai aturan strategi manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jualah yang maha berkuasa untuk menentukan segalanya. Para nabi dikurniakan dengan pelbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah dan bukan hanya mendapat ilmu daripada manusia yang sangat lemah dan penuh dengan kejahilan. Manakala Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-68 surah Yusuf menyatakan bahawa Nabi Ya'qub AS memberi nasihat kepada anak-anaknya untuk masuk melalui pintu yang berlainan dan jangan berjalan dalam kumpulan. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi Ya'qub AS kepada anak-anaknya ini adalah suatu usaha daripada manusia dan sama sekali tidak mampu mengubah sebarang aturan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, nasihat yang diberikan oleh Nabi Ya'qub AS supaya berhati-hati atau berwaspada ini juga merupakan satu ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Antara contoh lain berkenaan ilmu daripada Allah SWT ialah penyakit ain yang berpunca daripada penglihatan daripada sesetengah orang. Jika kita perhatikan situasi dan keadaan masyarakat kita sekarang, ramai yang masih belum sedar dan insaf mengenai setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Semuanya merupakan ketentuan Allah dan kita sebagai makhluk hanya mampu melakukan ikhtiar sebaik mungkin. Sesungguhnya usaha dan ikhtiar manusia dalam menginginkan atau menghindarkan diri pada sesuatu itu hanyalah terzahir pada pandangan mata sahaja. Akan tetapi kehendak Allah SWT jualah yang terbaik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, demikianlah tafsir bagi ayat ke-68 surah Yusuf menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-68 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai pesanan atau arahan. Ada juga mufasir yang menyebutkan nasihat daripada Nabi Ya'qub AS kepada anak-anaknya untuk masuk ke negara Mesir melalui pelbagai pintu yang berlainan dan jangan berjalan secara berkumpulan. Pesanan daripada Nabi Ya'qub AS ini merupakan satu pesanan kepada anak-anak supaya berhati-hati dalam perjalanan. Jika kita melihat daripada sudut yang lain, ianya merupakan pesanan daripada seorang ayah meskipun tanpa penjelasan yang terperinci. Sememangnya ia datang daripada sifat kasih dan sayang sesama insan. Terlebih-lebih lagi insan yang bergelar bapa
Pesanan ini juga merupakan satu ilham daripada Allah SWT kepada Nabi Yaqub yang merupakan satu pesanan yang sangat mulia. Jika kita amati kisah ini, kita dapat fahami bahawa Nabi Yaqub AS memberikan contoh bertawakal yang benar, iaitu dengan berpesan kepada anak-anaknya untuk berpecah dan masuk pada pintu yang berlainan dan bukan mengharapkan mampu untuk mengubah takdir Allah SWT. Perkara ini merupakan ikhtiar atau qadar manusiawi dan begitulah seharusnya keadaan kita dalam merancang serta menjalani kehidupan seharian, iaitu dengan yakin dan pasti bahawa Allah SWT yang merancang dan menjadikan sesuatu untuk kita. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir bagi ayat ke-68 surah Yusuf ini ialah umat Islam perlu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan utama. Kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quran adalah sebahagian daripada tanda mukjizat yang menceritakan mengenai umat terdahulu bersama rasul-rasul mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat yang ketiga, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kisah-kisah ini merupakan peristiwa yang sudah berlaku dan dinukilkan dalam Al-Quran untuk kita umat masa kini mengambil iktibar serta pengajaran daripadanya. Kita perlulah berusaha sebaik mungkin sebelum bertawakal kepada Allah. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana." Seandainya kamu semua benar-benar bertawakal pada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali petangnya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tawakal perlulah disertai dengan pelbagai usaha yang akan membawa kepada hasil yang diingini. Melalui hadis ini dapat kita fahami bahawa burung, iaitu makhluk yang tidak berakal, pun memperoleh rezeki dengan berusaha. Tawakal juga bukan bererti bermalas-malasan dan langsung tidak melakukan sebarang usaha untuk mendapatkan sesuatu hasil yang didambakan. Sebaliknya, tawakal yang benar hendaklah dengan melakukan pelbagai jenis usaha dan kaedah yang dihalalkan untuk mendapat rezeki. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.